Dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atanihim nababnai adam min hafiz qaraba qurbana fatuqabbal min ahaduma wa lam yataqabbal min al-akhar wa la naqlannak qul innama ittaqullaha minal muttaqin. Surah Nazim. Dan bacalah pada mereka kisah dua orang anak Adam yang ketika mereka telah korban, memberikan korban yang Allah terima satu daripadanya dan tidak terima satu daripada lain. Maka yang tidak terima mengatakan bahawa sesungguhnya aku akan membunuh dikau. Maka kata yang seorang lagi, sesungguhnya Allah menerima hanyalah daripada orang yang bertakwa. Inilah kisah dua beradik, iaitu anak Adam yang pertama. Dan mengikut ahli tafsir, mereka mengatakan yang terlibat ialah Qabil dan Habil, yang disebabkan oleh wanita. Dan dalam syariat Nabi Adam, setiap pasangan, setiap lelaki dilahirkan oleh Hawa dengan pasangan masing-masing. Tetapi apabila perkahwinan, makalah hendaklah di cross kris. Adik dikahwin dengan abang, abang dikahwinkan dengan kakak, adik dikahwin dengan kakak. Dan tetapi dalam konteks Qabil, pasangannya sangat cantik dan dia enggan untuk membenarkan adiknya kahwin dengan pasangannya. Lalu untuk mengelaknya, maka dia membunuh adiknya Habil. Sedangkan mengikut di sini dikatakan daripada Abdullah bin Amr mengatakan bahawa yang dibunuh itu lebih kuat dari segi fizikalnya, tetapi dialah orang yang bertakwa dan dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh si Qabil. Inilah pembunuhan pertama disebabkan oleh wanita. Kalau kita perhatikan dalam sejarah manusia, pembunuhan biasanya dilakukan disebabkan oleh wanita, oleh harta dan juga tahta. Tiga inilah yang menjadi dominan dalam sejarah pembunuhan manusia. Dan ini Allah rakamkan pembunuhan pertama yang berlaku dalam sejarah manusia. Apabila telah pembunuhan berlaku, maka dia tidak dapat untuk melakukan, dia menyesal, tetapi apakah yang harus dilakukan pada mayat saudaranya? Allah mengatakan seokat seekor borok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasallallahu alaihi wa sallam. Diyahu kayman sun aku lam istahadzal ghurab bahwa riasata akhi amin. Lalu Allah hantar seekor burung urak dan mereka bergaduh. Akhirnya satu daripadanya mati. Lalu Allah mengajar penggemuk yang pertama melalui burung gagak yang kita panggil burung gagak, supaya diperlihatkan bagaimana untuk mengemumikan mayat yang sudah mati. Dan dia berkata, alangkah lemahnya aku yang aku tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh huruf ini. Dan huruf menjadi guru kepada pemuda yang pertama. Sejak itulah kita lihat syarahnya di pengemudian apabila jenazah disempurnakan, makalah pengemudian dilakukan mengambil contoh yang pertama ini. Maka inilah pembunuhan pertama berlaku dalam sejarah manusia, dan akan melangkah apabila dia memberikan contoh yang buruk dalam sejarah manusia. Kita lihat dalam konteks ini, apakah hikmahnya Allah mengatakan bahawa untuk mengajar bagi manusia pertama untuk menemukan saudaranya. Dalam kajian zoologi, mereka yang mengkaji secara teliti tentang habitat burung, mereka dapati bahawa antara binatang burung yang menanam saudaranya yang mati ialah burung, iaitu gagak. Dan perkara itu boleh berlaku sampai sekarang. Kita boleh lihat dalam masyarakat gagak yang dikaji oleh mereka. Kita tidak mengkaji, tetapi orang barat mengkajinya. Mereka mengatakan apabila ada kematian dalam keluarga gagak, maka seluruh mereka akan berkumpul dan menggali kubur, dan mereka termenung di atas kuburan. Dan gagak benar-benar seperti manusia. Wa ma min dabbatin wala ma min dabbatin wala pradi wala tayrin yatiru bil hadi. Tidak satu binatang yang melata, tidak ada pun seekor burung yatiru binaihi la illa umamun amsalukum. Tidak ada seekor burung pun yang terbang kecuali mereka semualah umat seperti kamu. Dia membentuk satu masyarakat yang teratur. Lebih lagi dalam masyarakat gagak, cuba kita lihat beberapa contoh bagaimanakah keadilan yang dilakukan dalam pasangan gagak. Gagak adalah antara unggas yang berkahwin. Mereka hanya ada satu pasangan.
Mereka tidak boleh mencerobohi pasangan lain. Dan apakah hukuman apabila seorang gagak menceroboh pasangan yang lain? Kita lihat sebahagian daripada kajian dilakukan oleh mereka, dan mereka mengatakan gagaklah satu masyarakat buruk yang sangat teratur. Dan ini dikatakan kubu Qabil terdapat di Sri Lanka sekarang. Sama ada benar atau tidak, inilah yang ditunjukkan oleh jejak Rasul ketika perancangan awal tu. Dia menunjukkan bahawa kubur kedua beradik ini berada di Sri Lanka. Kuburnya sangat panjang, dan sebagaimana kita lihat dalam hadis yang sahih, saiz Nabi Adam ketika diciptakan sangat tinggi, termasuklah keluarga. Dan inilah pembunuhan pertama yang menjadi sejarah malam umat manusia. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, awalu ma yurda bainan nas fid dima. Di akhirat nanti, di pada mahsyar, perkara pertama yang Allah selesaikan ialah yang berkaitan dengan darah. Darah akan dibicarakan paling awal dalam mahkamah Allah di pada mahsyar nanti. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, man sana sanatan hasanatan fa'amila biha. Dan siapa yang melakukan kebaikan, dan contoh, siapa dia buat satu contoh kebaikan, lalu contoh kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, kana lahu ajruhu wa misla ajri man amal biha. Dan dia dapat pahala sebagaimana orang yang lakukan kebaikan tersebut, dan dia juga mendapat pahala yang dia lakukan dan tidak pernah dikurangkan. Dan sebaliknya, man sanna sayatan fa'amila biha. Siapa yang melakukan keburukan, siapa yang memberikan contoh keburukan, lalu orang lain ikut, maka kanahi wizruha wa wizru man amala biha. Dan dia dapat dosa apa yang dia lakukan, dan dosa orang yang laku mengikut contohnya, dan tidak dikurangkan sedikit pun dosanya. Itulah yang menjadi tema kita hari ini, yaitu balasan baik. Siapa yang melakukan satu sunnah, contoh yang buruk, dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat setimpal apa yang semua orang manusia lakukan. Sebaliknya, alangkah indah sekiranya kita memberikan contoh kebaikan dan orang lain ikut kebaikan kita, maka kita mendapat ganjaran sama yang dilakukan orang lain. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain yang dibawakan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam adul awal illa kana ala ibni adam awal kiflun min damiha. Tidak ada satu pun pembunuhan di atas muka bumi kecuali pembunuhan itu dosanya sampai kepada anak Adam pertama yang melakukan pembunuhan. Setiap pembunuhan di atas muka bumi ini, dalam hadis ini, dosanya sampai kepada pembunuhan pertama, yaitu Qabil, yang menunjukkan contoh pembunuhan pertama di kalangan manusia. Maka setiap pembunuhan hari ini, jutaan manusia terbunuh, maka sahamnya sampai kepada pembunuhan pertama. Itulah tuan-tuan yang saya hormati, untuk kita renungi, berbuatlah contoh yang baik dan diikuti oleh orang lain, maka kita mendapat ganjaran yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Dan cukup malam sekiranya kita memberi contoh satu perbuatan yang tidak baik diikuti oleh orang lain, maka kita juga mendapat perkara yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum qisas hayatun ya ulil albab. Ya ulil albab lakum tattaqun. Dan bagi kamu, dalam hukum qisas itu, mati, pembunuhan dibalas mati, itulah satu kehidupan. Wahai mereka yang bersifat ulabab, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan, kita lihat sedikit hari ini satu kajian tentang burung gagak. Burung gagak ada jenis, tetapi bagi kita semua kita panggil gagak. Ada 3 jenis spesies dan dengan bahasa yang berbeza-beza. Mereka bercakap dalam bahasa berbeza, tetapi apabila mereka diancam musuh, mereka menggunakan bahasa yang sama. Bukan kita sebut, tapi yang mengkaji perkara tersebut. Yang pertama yang biasa di Malaysia ialah yang ini. Ada 2 jenis lain yang bezanya hanyalah pada paruh. Ada paruh yang tajam, ada paruh yang bengkok, tetapi saiz ataupun rupanya hampir sama. Kita di Malaysia kita panggil burung gagak, dan dalam surah Al-Nidah tadi Allah sebut warok. Dan kita lihat bagaimanakah teraturnya masyarakat warok yang diperhatikan oleh pengkaji yang mengikuti mereka tak apakah jadi masyarakat. Kalau lihat mereka berkumpul di atas
pokok mereka sedang mesyuarat, bukan kita kata, tapi yang mengkajinya. Dan beberapa pengkajinya mereka lihat apakah yang sebenarnya berlaku. Rupa-rupanya ada satu pembunuhan. Bila ada pembunuhan, mereka akan bersyarat, mereka sudah ada hakim, mereka ada peguam, ada saksi, dan mereka akan bawa yang tertuduh yang melakukan pembunuhan untuk diri. Dan mereka berbincang, apabila terdapat pembunuhan di kalangan mereka, maka mereka harus dibawa ke mahkamah di kawasan. Apabila mereka berada di atas pokok, apabila pembicaraan berlaku, mereka turun ke tanah dan mereka berkumpul di tanah. Ini maksudnya pembicaraan sedang berlaku. Cukup teratur, keadilan akan dijemakan dan yang dituduh akan dipasung ataupun diiring oleh tentera-tentera yang perkasa, dan mereka dibawa ke medan pengadilan yang disaksikan oleh gagak yang lain. Di dalam masyarakat gagak tidak ada peguam bela. Semuanya membuktikan kebenaran. Dan alangkah malang kalau manusia apabila ada peguam bela yang membela orang yang membunuh. Tetapi dalam kalangan gagak semuanya untuk kebenaran. Satu yang membela penjenayah, dan akhirnya keputusan dijatuhkan oleh hakim. Dan kita lihat betapa murninya dalam masyarakat gagak berbanding dengan masyarakat Malaysia yang kadang-kadang peguam mengetahui yang dibelanya pembunuh, penjenayah, tetapi demi uang mereka membelanya, dan itulah berlaku dalam negara kita. Kita dapat bandingkan apa yang dilakukan oleh gagak apabila tertuduh tak dibawa. Mereka, inilah gambar yang diambil oleh pengkaji itu, yang bersalah diiringi oleh 10 yang sangat perkasa. Di belakangnya ialah datuk petanda. Apakah datuk petanda, tuan? Petanda ialah mereka yang menjalankan hukuman mati, yang sedang bersedia untuk sekiranya hukuman ini diletakkan hukuman qisas terbukti dengan syarat-syarat tertentu, maka dia sudah bersedia untuk bertindak. Cukup syahdu. Dan mereka pun berbincang. Hakim, peguam, saksi, masing-masing memberi keterangan. Dan akhirnya keputusan diputuskan bahawa si penjenayah benar-benar melakukan pembunuhan, dan hukum ialah hukum qisas. Dia harus dibunuh sekarang juga, tidak ada penjara. Dan si jahat, yang si penjenayah, tunduk kepalanya. Saya kepada tuan-tuan, kepada kebijakan hakim, dan memutuskan telah menang gagak yang tiga. Ini gambar tugas oleh gagak yang paling panjang munculnya, maka dibunuh secara qisas di depan masyarakat gagak. Mula-mula sekali dipatuk jenayah dan dibunuh, dan itulah qisas dalam kalangan para gagak yang cukup murni. Dan akhirnya matilah si penjenayah yang tugaskan untuk membunuh tadi, 2 ekor tadi. Apabila mati saja kawannya ataupun penjenayah, dia termenung, lama termenung, seolah-olah untuk mengambil iktibar bahawa qisas harus dilaksanakan di atas perintah Allah. Itulah yang berlaku dalam masyarakat gagak. Dan selepas itu ada pengumuman dengan penuh syahdu, dan ditugaskan seorang gagak, satu ekor gagak yang perkasa akan membawa mayat ini dan dikebumikan bersendirian. Tidak ada disaksikan, yang sebenarnya tidak boleh disaksikan, hanya di rumah hitam kubur penjenayah yang dilakukan dalam masyarakat gagak. Sungguh syahdu, dan ini dikaji oleh mereka yang mengkajinya. Tuan-tuan, Allah bersabda, Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu dalam hukum qisas itu adalah kehidupan, wahai orang yang bersifat ulil albab, mereka yang ada hati, mata hati,
Mudah-mudahan mereka kamu bertakwa. Dan itulah kita lihat dalam suasana, dan kita lihat dia menjadi guru pertama pada Mesir. Gagak Allah utuskan untuk mengajar hukum yang pertama, dan kita harus ambil iktibar di dalam mahkamah keadilan gagak yang disaksikan dalam peristiwa tadi. Tuan-tuan, sekiranya ada jenayah yang berlaku dalam kalangan mereka, umpamanya ada gagak yang mencuri makanan dalam sarang, dan hukumnya lah hukuman mencuri, dan sekiranya dia merosak sarang, maka hukum perkara yang sama berlaku. Dia dibawa ke medan pengadilan, dan hukumannya ialah untuk membina sarang yang lebih baik daripada sarang yang dirosak. Sekiranya anak yang ada dalam sarang itu anak yang kecil dan dia mencuri, maka hukumannya yang dibuat ialah dicabut bulunya sehingga dia tidak boleh terbang. Hukuman curi ialah dicabut bulunya sehingga tidak ada bulu sama sekali. Dan sekiranya bayi yang masih kecil dikhianati, maka dia harus dihukum potong sayap. Sayap dicabut satu persatu. Dan kita teringat apa yang Allah berikan hukuman kepada mereka yang mencuri, hampir sama, yaitu potong tangannya. Di dalam kalangan burung gagak ini yang dicabut bulunya sehingga dia tidak terbang lagi, seolah-olah untuk mencegah dia dapat melakukan kerusakan. Di kalangan burung gagak ialah dicabut dia terbang, akan dia mati sebab dia tidak makan. Itu adalah dalam gagak. Kadang-kadang tercuka, kita kadang-kadang tersasar. Hukum Allah yang Allah turunkan Al-Quran kita tidak peduli, tetapi kita mengambil hukum yang kita sebut sebagai common law yang diasaskan oleh masyarakat Kristian yang menjadi undang-undang tertinggi negara kita, sedangkan hukum Al-Quran kita sampaikan. Tuan-tuan, dalam konteks Allah turunkan tentang perzinaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, maka hendaklah disebat mereka, setiap seorang daripada mereka, mi'ata jaldah, 100 sebatan. Wala ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah. Jangan kamu kasih belas untuk melakukan hukum Allah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dan sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa syahada azhuma afdalun minal mu'minin, dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sebahagian orang yang beriman. Ini hukum Allah, dan hukum ini akan menjadi kafarah, menghapuskan dosanya. Tidak sebagaimana yang dilakukan sekarang. Dia juga didenda dalam mahkamah sivil barangkali, dan dosanya tidak tertanggal sebab kita tidak melaksanakan hukum yang Allah telah turunkan. Dalam kalangan burung gagak cukup syahdu, mereka yang berzina. Gambar ini gambar yang dirakamkan oleh seorang British, dan dia mengkaji apakah hukuman apabila seorang ceko gagak berzina dengan istri orang lain. Maka hukumannya sangat berat. Hukumannya lah mati. Ini dirakamkan oleh seorang pengkaji dan dia siarkan dalam majalah. Saya petik, maka sekali lagi penzina tadi dibawa ke bawah. Apabila hukuman dilaksanakan, dibawa ke bawah. Dan sekali lagi hakim bertindak, saksi bertindak, dan pekuam bertindak, semuanya untuk menegakkan kebenaran. Dan apabila sabit kesalahan, maka hukuman dilaksanakan dengan penuh syahdu, dan perbincangan dilakukan sekali lagi. Dan yang bersalah bertunduk, ya saya salah. Dan manusia, tuan-tuan, dia boleh membantah apabila dia dibawa mahkamah, kadang-kadang dia membantah. Tetapi burung gagak lebih mulia. Dan saya melakukan kesalahan yang tuan-tuan telah tuduh, dan sekarang saya serahkan diri saya untuk dilaksanakan hukuman, dan hukuman adalah mati. Berzina hukuman mati dalam masyarakat burung gagak, dan dia jauh lebih mulia daripada manusia yang kadang-kadang hukuman dalam konteks kita. Dan mereka membezakan antara suka sama suka dengan paksaan. Suka sama suka tidak ada apa-apa masalah dalam masyarakat kita, dalam undang-undang kita. Tetapi dalam masyarakat burung, suka sama suka, hukumnya adalah mati. Dan sekali lagi, laksanakan hukum mati dilaksanakan di atas kesalahan zina.
Dan itulah untuk kita ambil tiba. Dan barangkali itulah hikmah Allah mengutus burung gagak untuk mengajar tentang pengkemudian pertama dalam kisah pembunuhan pertama. Maka sekali lagi diulang, si penzina dipatuk mati. Mula sekali dipatuk matanya dan dia pasrah. Apabila hukuman telah dilaksanakan, dia pasrah. Dia dibiarkan matanya diculik, dipatuk, mata yang kedua patuk, kemudian dipatuk bertalu-talu sehingga mati dan dikebumikan. Itulah masyarakat gagak untuk kita ambil tiba.